Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada dijangka berlaku di 10 kawasan di Sarawak bermula 11 hingga 13 Januari ini. Met Malaysia menerusi ciapan di Twitter memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serukeh, Sibu, Mukah, Kapit, Songdan Kapit dan Bintulu, Tatau. Amaran tahap waspada atau kuning itu merujuk kepada keadaan hujan berterusan yang dijangka berlaku dalam tempoh 1 hingga 3 hari. Laporan seterusnya, Menteri Muda Pembangunan Bandar dan Sumber Asli merangkap Adun Kuala Rajang Datuk Len Talif Saleh meluangkan masa turun padang melawat keperluan rakyat yang memerlukan bantuan penambahbaikan rumah di Serikeh. Dalam lawatan pada Sabtu, beliau melihat sendiri keadaan rumah yang perlu dibaiki dan beramah mesra dengan pemohon di Taman Susur Jambu. Projek penambahbaikan rumah miskin Sarawak PPRMS yang diperkenalkan oleh Kerajaan Sarawak amat signifikan dalam membantu golongan yang kurang berkemampuan membaik pulih kediaman mereka. Program ini juga merupakan inisiatif Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS Sarawak di bawah Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun atau Abang Openg dalam membantu masyarakat mendapatkan rumah yang selesa dan selamat. Datuk Len dalam pada itu amat berpuas hati dengan perjalanan PPRMS di Dun Kuala Rajang dan projek ini akan diteruskan jika ada peruntukan dari Kerajaan Sarawak. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong, Datuk Dr. Jarib Susil meninjau mangsa kebakaran yang melibatkan sebuah rumah di Siburan Village pada Jumaat. Dalam lawatan berkenaan, beliau yang juga Menteri Muda Pengangkutan Sarawak turut menghulurkan sumbangan bagi meringankan beban keluarga yang ditimpa musibah berkenaan. Majlis ringkas penyerahan sumbangan tersebut turut disaksikan Kapitan Siburan Village, Irene Chia. Kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 8.18 pagi pada Jumaat berjaya dikawal oleh pihak bomba Siburan dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Seterusnya, seramai 51 kontraktor dari 19 syarikat yang berdaftar di bawah Sarawak Energy Berhad SEB hadir dalam program Working at Height bertempat di Centre of Technical Excellence Centec Kuching pada Sabtu. Timbalan Pengarah Akademi Industri Centec Dr. Nadia Nantra Musa berkata, program Working at Height ini diadakan selama 1 hari bagi melatih peserta dengan teori dan demonstrasi berhubung dengan wah tersebut. Working at Height, program Working at Height mempunyai certification daripada industri itu sendiri. Kita mengambil certification daripada industri Zwageri dan di mana ia telah diiktiraf untuk memastikan keselamatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan projek yang dijalankan oleh kontraktor daripada ACB. Itu adalah merupakan fokus kerjasama kami antara Centex dan juga Sarawak Energy Berhad adalah untuk menekankan kepada capacity development ataupun pembangunan kemahiran ataupun competency program bersama-sama dengan kontraktor dan juga peserta daripada industri yang berkaitan dengan Sarawak Energy Berhad lah. Dalam pada itu, Senior Manager Occupational Safety Sarawak Energy Berhad, Effendi Saiful Abdullah juga berkata, program kerjasama ini juga bagi memastikan para pekerja SEB dan kontraktor yang terlibat dalam kerja yang berisiko tinggi dapat mempelajari dan menjalankan kerja dengan selamat, selaras dengan panduan Sarawak Energy Everybody Goes Home Safely. Program kerjasama ini adalah untuk memastikan para pekerja Sarawak Energy dan kontraktor yang terlibat dalam kerja-kerja yang berisiko tinggi dapat mempelajari dan menjalani latihan dan memastikan bahawa mereka semua dapat menjalankan kerja dengan selamat. Itu kita punya objektif utama, selaras dengan mantra Sarawak Energy, Everybody Goes Home Safely. Kita nak setiap pekerja dan kontraktor yang bekerja dengan kita yang datang setiap hari balik ke pangkuan keluarga dengan selamat. Beliau menambah lagi pihaknya akan memastikan pihak kontraktor dan pekerja SEB mengadakan latihan dengan Centec supaya para pekerja dapat meningkatkan kemahiran di samping pengetahuan mereka berkenaan dengan keselamatan di tempat kerja.
Dalam pada itu, SEB dan Sentech mensasarkan 500 peserta pada setiap tahun menghadiri program tersebut untuk meningkatkan kualiti dan keselamatan pekerja yang berdaftar di bawah SEB di samping menjalankan program atau kursus yang berkaitan dengan SEB. Turut hadir Pengurus Besar Sentech Commercial Muhammad Syahrin Muhammad Yusri, Senior Executive Contract and Procurement, Bumiputera Participation SEB Awang Abdul Razak Awang Abdul Hamid dan para kontraktor yang terlibat. Beralih ke laporan COVID-19, dengan Sarawak merekodkan sebanyak 15 kes positif COVID-19 dan ini meningkatkan jumlah keseluruhannya kepada 252,476 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS memberitahu daripada jumlah itu, sebanyak 4 kes adalah dalam kategori 1 iaitu tiada gejala, 10 kes adalah dalam kategori 2 iaitu mempunyai gejala ringan dan 1 kes dalam kategori 4 iaitu jangkitan paru-paru dan memerlukan oksigen. Kes-kes ini dikesan di 6 daerah di Sarawak iaitu Semarahan 7, Lawas 3, Kuching 2, Kapit, Sibu dan Beluru masing-masing 1 kes. Sementara itu, turut dilaporkan 1 kes kematian melibatkan lelaki warga Sibu berumur 47 tahun yang mempunyai kencing manis, dislipidemia dan penyakit buah pinggang kronik. Scan edisi tengah hari bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sentiasa amalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan segera dapatkan vaksin dos penggalak bagi membendung penularan COVID-19. Salam UKAS. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah.
menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.